Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 7 Januari. Nasib lebih 500 keluarga B40 yang membeli rumah di perumahan Borneo Samariang Garden jenis Spectra Fasa 1 dan 2 merayu campur tangan Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg untuk penyelesaian. Pembinaan dikatakan berhenti sejak 2021 atas alasan Perintah Kawalan Pergerakan PKP COVID-19 di mana ia merupakan tahun rumah tersebut sepatutnya siap sebelum syarikat dilaporkan mengalami masalah kewangan. Mengulas perkara tersebut, Kerajaan Sarawak tidak pernah menutup sebelah mata akan nasib yang menimpa pembeli rumah di Taman Sentoria Samariang yang tertipu oleh pemaju. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg mendedahkan pihaknya telah sedaya upaya bagi membantu pembeli, malah meminta untuk tidak dikenakan sebarang pemotongan gaji ke atas mereka. Saya nak cuba madangan EPF, jangan potong. Nak kerjaan dapat, saya kesian nak. Tapi waktu tu saya siap interview walaupun saya premier. Kenanya ada sudut perundangan saya. Pun begitu, yang melibatkan sudut perundangan memaksa kerajaan untuk tidak masuk campur sehingga elemen perundangan diselesaikan. Tan Sri Abang Johari mendedahkan perkara itu di Kuching semalam. Projek perumahan terbabit telah mula dilaksanakan pada 2018 melibatkan 1,000 unit rumah namun fasa 1 terbengkalai tanpa sebarang kemajuan sehingga ke hari ini. Melihat kepada perkembangan seumpama itu memaksa beliau meminda dasar perumahan baharu bagi melindungi hak pembeli di Sarawak. Seramai 359 orang graduan Kolej Teknologi Sarawak TCS dari kelas tahun 2023 telah berjaya menamatkan pengajian mereka dan menerima sijil dalam Majlis Convocation TCS ke-18 yang berlangsung di Dewan Majma Tunku Abdul Halim Muazzam Shah di Kuching semalam. Majlis Convocation tersebut disempurnakan Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Dato' Dr. Anwar Rapai yang mewakili Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Menerusi teks ucapan Premier Sarawak yang dibaca oleh Dato' Dr. Anwar Rapai, kerajaan negeri amat mengutamakan pembangunan pendidikan anak-anak Sarawak yang akan menjadi penggerak masa depan negeri ini pada masa akan datang. Justru pelbagai inisiatif pendidikan dilaksanakan bagi memperkasa kualiti pendidikan di Sarawak seperti pemilikan 4 buah universiti, perubahan Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex sebagai pusat pembangunan kemahiran, penubuhan sekolah antarabangsa berasaskan silibus Cambridge, pelaksanaan pendidikan percuma untuk anak-anak Sarawak di universiti milik kerajaan negeri. Pada majlis convocation tersebut, 9 pelajar asas perniagaan, 114 pelajar diploma pengurusan teknologi, 12 pelajar diploma perakaunan, 41 pelajar ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan dalam pengurusan dan keusahawanan serta 15 pelajar ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan dalam kewangan Islam menerima sijil tamat pengajian mereka. Agenda keterangkuman sosial seperti bantuan yang diperkenalkan kerajaan perlu diketahui oleh pemimpin di peringkat akar umbi agar masyarakat di bawah jagaan mereka tidak akan terlepas daripada bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Rozi Yunus berkata, bagi mengelakkan masyarakat tercicir bantuan kerajaan, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum perlu mengambil maklum perkara tersebut dan menyampaikan maklumat tentang bantuan kerajaan kepada mereka. Sebab itulah kita, setiap pemimpin, iaitu Ketua Kaum kita, iaitu Ketua Kampung kita, rumah kita, kapitan kita, kita mesti tahu apa bantuan yang disediakan oleh kerajaan untuk rakyat kita supaya rakyat kita menikmati bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Beliau berkata demikian pada majlis jamuan awal tahun 2024 bersama KMKK bagi N71 berkenut di Miri. Dalam pada itu, beliau berharap penganjuran aktiviti tahun ini dipergiatkan bagi merapatkan hubungan di antara pemimpin akar umbi dengan pemimpin di pejabat kerajaan khususnya berkaitan pembangunan bagi kawasan, kampung dan rumah panjang. Sebuah lagi pusat penyelewengan diesel bersubsidi di Kuching tumpah selepas kegiatan mereka dikesan dalam obstiris Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak. Menurut pengarah KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin, tindakan dibuat hasil risikan dan pemeriksaan pegawai penguatkuasa dan telah menahan 6 warga tempatan.
Turut dirampas 2 buah lori termasuk sebuah tanker serta minyak diesel anggaran 12,000 liter dengan keseluruhan nilai rampasan berjumlah RM115,000. Menerusi kenyataan medianya, Matthew menambah sepanjang 2023 KPDN Sarawak telah menghasilkan sebanyak 233 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dengan nilai rampasan sebanyak RM12 juta serta nilai kompaun sebanyak RM827,000. Pegawai penguatkuasa KPDN Sarawak telah menjalankan 991 pemeriksaan ke atas stesen minyak dan pemborong minyak diesel di seluruh Sarawak sejak 1 Mac 2023 di bawah obstiris bagi memastikan peniaga terlibat mematuhi Akta Bekalan 1961 serta peraturan di bawahnya. Siasatan lanjut dilakukan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi menepasi individu atau syarikat terlibat dalam aktiviti atau rantaian pengedaran minyak diesel termasuk sumber minyak diesel diperolehi dan diedaran mana-mana pihak tidak bertanggungjawab. Masyarakat diminta menjadi mata dan telinga membantu kementerian dengan menyalurkan maklumat sebarang aktiviti penyelewengan barang kawalan dan bersubsidi ini. Majlis Daerah Limbang MDL membenarkan para peniaga berniaga di Tamu Khamis dan Jumaat simpanan musim buah kali ini. Wali Kota MDL Kaunselor Sufian Muhammad berkata kebenaran diberikan susulan permintaan para peniaga yang mahu berniaga lebih-lebih lagi musim buah-buahan di daerah itu. Apa yang kita harapkan agar para peniaga mengikuti peraturan yang telah pun kita tetapkan dengan notis yang telah pun kita edarkan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas tinjauan di Pasar Tamu Khamis dan Jumaat. Ujarnya dengan adanya musim buah-buahan ini akan dapat menarik pelancong dari dalam dan luar negara. Saya mengatakan di sini kalau musim buah adalah seibarat surga buah-buahan juga di Limbang. Terutama sekali daripada durian, di sini ada spesial durian. Di Tamu Limbang ini kebanyakan buah-buahannya yang baru-baru saja turun dari pohonnya dan bawa kemari, dan kami pun selalu setiap Jumat, pada Jumat turun ke Limbang. Kehadiran pelancong ini diharap akan terus dapat meningkatkan ekonomi di daerah Limbang ini. Seramai 247 pelajar sekolah rendah, menengah dan guru berentap dalam kejohanan 10 pin bowling antara sekolah di Batu Kawah Kuching. Menurut pengarah kejohanan Fazrin Fazwan, kejohanan anjuran bersama Persatuan 10 Pin Bowling Sarawak dengan Perbadanan Sukan Sarawak ini bertujuan membangun dan mencari bakat tempatan dalam sukan tersebut. Peserta terdiri daripada kanak-kanak seawal usia 7 tahun bersaing menggunakan kemudahan sukan bertaraf antarabangsa bagi mendedahkan mereka dengan rasa sebenar kejohanan. Kejohanan 3 hari tersebut menutup tirainya hari ini dengan majlis penutupan dan penyampaian hadiah akan disempurnakan oleh Ahli Dewan Negara Senator Dato' Ahmad Dato' Sri Ibrahim. Kejohanan ini merupakan program terakhir bagi sesi persekolahan 2023 yang fokus kepada pembangunan bakat dalam kalangan peserta junior dari Kuching, Bau, Padawan, Semarahan dan Serian. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Seterusnya, ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Vanessa Mering, dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka.